Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salawatullahi wa salam ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fafahamna Sulaiman kullama atayna hukma wa ilma وسخرنا مع داود والجبال يسبحن الطرق النافعين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد صلى الله عليه أجمعين اللهم ارزقنا فهما وحكمة والعقل وحظ برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح علينا فتوح العارفين ارزقنا فم النبيين والعلماء العاملين وحفظ المرسلين وإمام المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi beri nyawa kepada kita dan memberi kesihatan kepada kita dapat melaksanakan ibadah dan kita dapat duduk di dalam ketaatan kepada Allah dan kita dapat mempersembahkan lisan kita, lidah kita, begitu juga anggota badan kita dalam memperabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan segala bentuk amal soleh yang kita kerjakan menjadi amal soleh yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi ini kita sambung lagi kitab kita ini. Qala al-muallif rahimahullahu taala nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Setelah itu maka ucap olehmu Assalamualaikum warahmatullahi dua kali, serta engkau palingkan mukamu pada salam pertama itu ke kanan dan yang kedua itu ke kiri, sekira-kira dilihat oleh orang yang di sisimu akan kedua pipimu daripada dua pihakmu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Jadi setelah kita selesai belaka bacaan-bacaan yang disebut oleh Rasulullah SAW selepas fil alamin innaka hamidum majid, kita baca Allahumma fil lima qaddamtu, dan begitu juga kita baca doa yang disebut iaitu Allahumma inni zalamtu nafsi, dan begitu juga Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabin nar wa min fitnatil masiihid dajjal. Semua itu setelah kita baca, sebab itu semua warid daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah di kalangan para ulama, kebanyakan orang-orang soleh terdahulu, mereka ni tidak tinggal doa-doa selepas fil alamin innaka hamidum majid, sehingga bagi mereka paling kurang pun memadai dah kita kata ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Memadai dah kita baca hak gitu. Tapi kalau kita semayang seorang diri, afdal kita disuruh panjangkan tahiyat akhir kita dengan kita membaca Allahumma filli ma qaddamtu sampai habis. Sebab itu semua ada warid daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan begitu juga dinakal oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, dia pun ada. Begitu juga dalam kitab-kitab Al-Imam As-Subki, begitu juga kitab ulama-ulama hadis yang lain, dan begitu juga ulama-ulama bi'amiliyin, ulama di antara Imam Ghazali rahimahullahu taala, Syekh Abdul Salam, semua mereka itu bila mereka jumpa di kalangan lil awami, di kalangan orang awam, pasti mereka akan suruh iaitu baca hak begini, baca surah al-fil alamin annaka hamidum majid. Bahkan saya pun ingat juga dulu arwah Tuan Haji Hashim pun begitu juga tugu lain lah, dia pesan selalu sama, selalu dia pesan jangan tinggal, dia pesan kepada anak murid dia bahawasanya jangan tinggal doa-doa ini, kerana salah satu doa yang dilepaskan hisab
dijauhkan azab. Di antaranya doa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Itu di antaranya. Siapa yang selalu baca istiqamah sokmo, kata arwah tuan guru, iaitu Allah Ta'ala akan lindung dia di dunia lagi. Allah Ta'ala akan selamat dia daripada fitnah hidup. Fitnah hidup di antaranya yang kita sebut dah pada minggu lepas, iaitu berkaitan dengan nikmat Allah lah. Paling bahaya tipu daya nikmat Allah. Yang ni Allah beri nikmat, kesihatan, nikmat, kesenangan, nikmat macam-macam lagi. Dengan nikmat itulah dia mensia-siakan, tidak mentaati Allah, bahkan mereka berbuat maksiat kepada Allah. Itu salah satu fitnah yang sangat bahaya. Itu di antaranya kelebihan orang yang selalu membaca doa-doa selepas daripada fil alamin innaka hamidum majid. Jadi setelah kita selesai baca doa yang diajar Rasulullah, maka setelah itu maka kita memberi salam. Maka setelah itulah kita beri salam. Dikatakan sebagai salam yang pertama adalah salam yang wajib. Mesti kita sempurna dengan makhraj huruf dia semua. Dengan alam itu alif lam syamsiyah, itu as-salam. Jangan tidak nyatakan sim di hadapan itu, sebab seperti mana disebut oleh Imam As-Subki rahimahullahu taala, istimewanya Allah Subhanahu wa taala fa'abshu bis salam. Allah Taala hamburkan salam di atas muka bumi ini. Di antaranya nak suruh kita tahqiqkan sin dan mengukuhkan persaudaraan. Sebab huruf sin ni Allah Taala dak beri salam, dak beri lafaz nama-nama ni banyak. Assalamu alaikum, tak ada. Al-Quduh Assalamualaikum, tak ada. Semua nama Allah tak sebut Ar-Rahmanu alaikum, tu. Tapi dengan sebut Assalam. Assalam dengan sendirinya, manusia senyum ke tak senyum, dia akan nampak gigi dia, sifat-sifat dia tu. Jadi dengan sendirinya dia akan jadi senyum, nampak juga gigi sikit sebanyak. Tu bayang kalau Allah beri dengan Al-Jabbar, Al-Jabbaru alaikum, tu muka hak masam, hak masam lagi. Itu setengah kata ulama lah. Jadi Allah menggunakan lafaz Assalamualaikum supaya manusia menghamburkan salam dengan lebih lagi dengan orang panggil huruf sin, sengih, huruf senyum. Ada dapat dan tidak dia kena senyum ketika memberi salam. Itu di antaranya. Jadi sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan salam. Maka lebih lagi salam itu ketika di dalam sembahyang. Ketika dalam sembahyang kita lebih lagi dia menjadi rukun yang pertama. Salam yang pertama tu mesti kita nyatakan tu memberi salam sebelah pihak yang pertama, sebelah kanan. Dan disebut di sini juga oleh Syekh Abdul Somad Al-Limbani, hendaklah pada pihak kiri. Sunat kita berpaling habis, melainkan kita ada sakit tekak, nak pusing habis ni, sakit urat sini, tu lainlah. Sebab seperti mana Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahawasanya, aku lihat Rasulullah, sama ada Rasulullah ni di semayang di mana saja, bahkan lebih lagi di semayang di rumahku, kata Aisyah radhiyallahu anha, aku nampak keputihan pipi Rasulullah SAW. Rasulullah dia akan berpaling habis. Dia akan berpaling, dia tak paling sikit gitu. Dia akan berpaling sehingga orang, kalulah orang yang disebut oleh Uzaifah ibn al-Yaman, kalulah betul-betul orang tu duduk belakang Rasulullah, orang akan nampak pipi Rasulullah. Orang duduk di belakang, betul-betul belakang Rasulullah, dia akan nampak. Bukan orang duduk di belah kanan Rasulullah, mesti nampak selalu. Dia tak paling pun dia akan nampak kalau duduk sebelah kanan. Tapi
Orang duduk di belakang Rasulullah, kata Huzaifah bin Yaman, dia akan nampak Rasulullah bila berpaling, nampak Assalamualaikum warahmatullahi, nampak pipi Rasulullah tu. Begitu juga belah kiri. Itu di antaranya. Adapun salam yang sebelah kiri hanyalah sunat saja. Itu di antaranya. Walaupun ia perkara sunat, maka di kalangan alim ulama Tok Guru menyatakan hendaklah beri sama belaka. Itu ada kira walaupun dia belah sunat, maka salam belah kiri ni bagi sama saja. Iaitu kalaulah salam pertama kita bagi salam Assalamualaikum warahmatullahi, kita paling habis. Maka sebelah kiri pun semua kata Tok Guru, para ahli ulama, salam sama belaka juga. Assalamualaikum warahmatullahi, sama belaka. Itu di antaranya. Biar sama lagi panggil li jamilil ibadah. Kata seperti mana disebut oleh Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu taala, ini kerana nak mencantikkan lagi ibadah, kerana nak comel lagi ibadah. Tu di antaranya itu illah, tujuan ulama kata tujuan bagi sama, itu di antaranya. Tapi orang nak beri salam pendek pun Assalamualaikum warahmatullahi, itu dah pula masalah. Cuma di kalangan kebanyakan ulama menyatakan illat dia li jamilil ibadah dan li jamilil ahwalil, tujuan juga aku nak comel bila keadaan gua panggil golongan kepala malaikat, dia tengok comel orang ni buat ibadat. Itu di antaranya lah. Sebab itulah Assalamualaikum ada beberapa perkara juga yang dibahaskan oleh para ulama. Assalamualaikum iaitu ada 3 cara yang disebut oleh para ulama. Salam pertama Assalamualaikum warahmatullahi, baru kita paling. Itu habis salam, salam sini Assalamualaikum warahmatullahi, baru kita paling. Dan hak yang kedua Assalamualaikum warahmatullahi, kum bertiga bahu. Assalamualaikum warahmatullahi baru pusing babi. Itu hak kedua. Hak yang ketiga Assalamualaikum warahmatullahi, bebas siapa babi. Maka kata ulama ambil yang ketiga, itu lebih afdal. Itu di antaranya. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak kira kau duduk mana. Yang penting perabi tu, siapa perabi, itu di antaranya. Adapun Assalamualaikum angguk di depan tu tak ada. Di kalangan ulama kata tak ada angguk di depan. Biasa di kalangan budak-budak dulu sembahyang tu antaranya orang ajar dia kadang-kadang Assalamualaikum warahmatullahi. Nak belah kiri pula, nak balas belah kiri pula, kena angguk depan baru bagi salam. Tak ada begitu. Itu di antaranya perbuatan tu tak ada. Itu di antaranya dah berdosa ke? Ada berdosa, tapi sayugianya dah payah buatlah. Itu di antaranya bagi terus beri salam. Itu di antara disebut oleh para ulama lah. Terus nyatakan tidak sayugia perbuatan begitu. Itu di antaranya. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Dan sunat engkau niatkan keluar daripada sembahyang, dan hendaklah engkau persertakan niat itu pada ketika mengata Assalamualaikum. Iaitu sunat ketika kita nak keluar sembahyang tu niat hati kita nak keluar, aku nak keluar dari sembahyang, memadai dah gitu, aku keluar dari sembahyang ni. Ketika kita beri salam Assalamualaikum, mualaikum tu beza mu dengan mo. Jangan ingat dengan salah, ingat ke mo ni buat bahasa ke mualaikum. Jangan Assalamualaikum. Jadi
lafaz ke assalamu tu, jadi niat situ dah, aku nak keluar daripada sembahyang ni, aku nak keluar daripada sembahyang, niat situ membadai dah hingga warahmatullah lah, sampai warahmatullah, hanya niat. Dan sunat engkau pula niat memberi salam atas orang yang di kanan dan yang di kirimu dan yang di hadapanmu dan yang di belakangmu daripada malaikat dan jin dan manusia yang muslimin. Inilah kelakuan sembahyang orang yang seorang-seorang. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, lagi akan datang kelakuan iman dan ma'mun insya-Allah ta'ala. Jadi di antaranya sunat kita ni niat memberi salam kepada orang sebelah kita. Ada orang sebelah kita haram menjawab salam orang beri salam dan sembahyang. Dia salam ada hak wajib, ada salam yang orang panggil jawab salam ni ada wajib, ada sunat, ada haram, ada yang menakutkan. Itu di antaranya. Salam yang wajib, ketika orang beri salam kepada kita maka wajib kita jawab. Salam yang haram, ketika dalam sembahyang kita duduk sebelah dia, kita jawab, tak boleh. Salam yang menakutkan, kita bagi salam kepada ahli kubur, ahli kubur jawab, memang kita takutlah, kita lari. Itu di antaranya. Jadi salam tu sunat kita beri salam kepada orang sebelah kita, niat. Kita niat beri salam kepada dia di sebelah depan, belakang, dan begitu juga malaikat. Malaikat rahmat sentiasa hampir. Salah satunya malaikat rahmat lah. Orang yang selalu bila sebut malaikat-malaikat ni dalam sembahyang ni kebanyakan malaikat rahmat. Kerana malaikat rahmat ni diutus untuk menghampiri orang yang beribadah. Yakni untuk memberi orang panggil rahmat kepada orang-orang yang beribadah. Dia utuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menurunkan rahmat Allah dengan dia berkata Allahumma ghfirli, Allahumma ya Rabbi irfir li fulanin, ya wahai Tuhanku ampunlah si fulanin, ya Rabbi irham li fulanin, hei Tuhanku berilah rahmat olehmu akan si fulanin. Itu hebat. Ketika orang sembahyang malaikat rahmat akan hampir. Itu di antaranya. Tapi malaikat rahmat akan lari. Disebut dalam sebuah hadis daripada Abu Darda radhiyallahu an, dia akan lari ketika dia menghampiri orang yang sembahyang, lebih lagi di waktu pagi. Orang tu tidak gosok gigi, maka dia akan lari. Dia tak bersiwak, dia tak hampir kepada orang yang sembahyang, mereka sembahyang hal keadaan mulut dia tu berbau. Kalau mulut dia berbau, dia penyakit itu lain cerita. Ni saja tak bersiwak, malaikat rahmat tidak akan hampir. Itu sahabat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jin, yakni jin Islam. Jin Islam ni dia akan hadir juga. Dia akan mari hadir kepada orang yang hampir sembahyang ni. Itu di antaranya. Kebanyakan golongan mereka itu kebanyakan mereka yang pakai jubah lah. Setakat saya nampak sikit sebanyak tu, kebanyakan dia pakai jubah putih, ada serban ikat gitu. Itu di antaranya. Kebanyakan mereka mari, mereka tu buat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Tapi walau bagaimanapun hebat manusia lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sunat kita beri salam juga pada dia. Kerana mereka ni mari juga di rumah Allah dalam beribadah kepada Allah. Sebab mereka ini salah satu ditaklif juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku utuskan jin dan manusia ini melainkan perabdian kepada Allah. Itu mereka ni mesti buat ibadah juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antaranya. Jadi sunat kita beri salam juga kepada dia. Itu di antaranya. Dan manusia yang muslimi secara keseluruhan lah. Itu di antaranya. Inilah kelakuan seorang sembahyang orang yang seorang-orang
Dan begitu juga maksud seseorang ni, tak kira lah makmum pun kita jadi makmum, kita beri salam, kita jadi imam pun niat begitu juga, niat beri salam kepada iaitu orang yang sebelah kanan kita, sebelah kiri kita, di depan kita, belakang kita, dan malaikat dan jin dan manusia yang secara keseluruhan, itu di antaranya. Dan lagi akan datang kelakuan iman dan makmun, insya-Allah taala. Insya-Allah, dia kata Syekh Abdul Samad Al-Limbani, kelakuan iman dan makmun pula insya-Allah. Saya akan cerita pula lepas ni. Dia kata, dan kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, wa imadus salatil khushu'u wa khudurul qalbi ma'al qira'ati dzikri bil fahmi. Kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, bermula tiang sembahyang itu iaitu khusyuk, iaitu yakni tetap anggota kamu, dan begitu juga hadirkan hati kepadamu, hadirkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Quran dan zikir dengan faham maknanya. Jadi kata Imam Ghazali, iaitu dengan wa hudurul qalbi, dengan kita hadirkan hati, kita tetapkan hati kita ni. Tiang sembahyang itu, keteguhan sembahyang itu, tiang ni maksudnya sembahyang itu jadi teguh, sebab sesuatu rumah itu jadi teguh, jadi tegak molek disebabkan ada tiang dia. Ada tiang yang menguatkan. Jadi yang menguatkan keteguhan sembahyang seseorang itu, comelnya sembahyang seseorang itu, sebabkan ada tiang dia. Tiang pada sembahyang itu khusyuk, tetap anggota kita, hati kita ni tidak lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga kita hadirkan hati kita. Wa hadurul qalbi ini maksudnya kita sentiasa hadir hati kita. Sebab tu dia disebut hadir di sini, maksudnya sebab hati manusia ni sentiasa liar. Tu sebab Imam Ghazali sebut sini. Kata oleh ulama Tok Guru, sebab apa disebut hadir hati? Kerana kadang-kadang hati manusia ni liar. Jadi sebab itulah bila hati kita lari tak lain, ingat tak lain, maka kita hapus balik perkara hati kita ingat tak lain. Hati kita tengah sembahyang, lepas ni nak pergi sini ni, kita batalkan hati kita, hadir semula hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hati manusia ni liar. Sebab kebanyakan hati-hati manusia ni didorong oleh nafsu. Nafsu sentiasa nak jaga hak raja ni. Nafsu sentiasa nak hasut raja. Dia tahu dah raja bila dihasut pemimpin, bila dihasut raja, habislah rakyat lain. Rakyat lain jadi punah belaka. Tu disebabkan pemimpin, disebabkan raja, maka rakyat lain jadi punah belaka jika dia melakukan kezaliman. Maka begitu juga nafsu. Nafsu dia tahu dalam diri manusia ini adalah raja adalah hati. Raja kepada anggota badan manusia adalah hati. Maka dia serang kuat hati. Dia serang kuat hati kita, jadi hati kita lalai. Bila hati kita lalai, maka semua anggota lain dikatakan sebagai anggota lain ini dikira sebagai rakyat. Maka semua rakyat lain akan binasa belaka. Disebabkan punca daripada raja tu. Jadi sebab itulah nafsu yang jahat yang diasuh oleh syaitan, maka nafsu pula dia akan menuju kepada hati. Sebab hati itu merupakan raja pada anggota badan manusia, maka sebab itulah kita disuruh bila hati kita lari tak lain, cepat-cepat kita balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antaranya. Dan serta membaca Al-Quran. Begitu juga kita hadir hati kita ni kepada Allah, serta kita membaca Al-Quran. Maksud kita membaca Al-Quran dengan kita memahami bacaan-bacaan makna Al-Quran. Itu salah satu kita nak mendorong bacaan ataupun nak lebih khusyuk pada Allah SWT. Salah satunya kita memahami makna. Itu di antaranya kita carilah ayat-ayat
Al-Quran yang boleh mendatangkan khusyuk kita pada Allah. Tu kita cari ayat-ayat atau ayat ataupun surah lazim ke yang mana kita ingat belaka makna surah lazim tu walaupun ayat tulis sekalipun. Tu yang penting kita boleh datang khusyuk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memahami makna Al-Quran tu. Itu salah satunya usaha untuk mendatangkan hati kita khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara disebut oleh para ulama. Dan zikir dengan makna, dengan faham maknanya. Begitu juga zikir-zikir dan sembahyang, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Banyak lagi bacaan-bacaan lagi dan sembahyang, tak kiralah. Salah satunya kita memahami makna. Itu di antara bila kita memahami makna, maka salah satunya jalan untuk menuju khusyuk kepada Allah dan menepiskan kelalaian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antaranya. Dan kata Hasan Basri rahimahullahu taala, dan kata Hasan Basri rahimahullahu taala, ada riwayat kata radhiyallahu boleh juga, sebab ada kata rahimahullah pun boleh juga, sebab dia ni Hasan Basri ni tapi hak yang banyak kami menyatakan rahimahullah lah, sebab dia bukan di kalangan para sahabat. Tapi Hasan Basri ni dia sempat berguru dengan 70 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ada di kalangan ulama letak dia radhiyallahu. Itu di antaranya sebab radhiyallahu anhu kebanyakan adalah di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebanyakan kata rahimahullah lah. Itu di antaranya. Tapi kalau letak radhiyallahu pun tak ada masalah juga. Sebab radhiyallahu tu dengan makna doa panggil doa yang makna, mudah-mudahan Allah Taala meridai daripadanya. Radhiyallahu tu panggil doa yang makna. Tu panggil mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala meridai dia. Rahimahullah pun panggil doa yang makna juga, mudah-mudahan Allah Taala memberi rahmat ke daripadanya. Itu di antaranya. Jadi kata Hasan Basri rahimahullahu taala, kulli salatin la yahduru fiha alqalbu wa fiha ila uqubatil asra'. Tiap-tiap sembahyang yang tiada hadir hati kepada Allah di dalam sembahyangnya, maka iaitu terlebih sekira-kira membawa seksa. Itu di antaranya. Jadi kata Hasan Basri rahimahullahu taala, kata-kata Hasan Basri ni banyaklah kata-kata mutiara ya. Dan sebab dia guru dengan 70 orang sahabat, dia sempat guru dengan 70 orang sahabat, banyak kata-kata dia ambil. Dia salah seorang wali Allah waliullah. Itu di antaranya. Dia ni dia berkata tiap-tiap sembahyang yang tiada hadir hati, yakni hati tidak khusyuk, tidak hadir hati kepada Allah di dalam sembahyangnya, maka iaitu terlebih sekira-kira membawa kepada seksa Allah. Sembahyang yang tidak membawa hadir hati kepada Allah, sekira-kira boleh membawa kepada seksa Allah. Sebab apa? Sebab dia akan lalai. Bila dia akan lalai kepada Allah, bermula hati jadi lalai, maka kemungkinan rukun sembahyang, perbuatan sembahyang, iaitu hukum fi'li sembahyang itu akan rosak disebabkan kelalaian dia dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kata Imam Ghazali dengan Syekh Abdul Salam, dia kata orang yang orang yang sembahyang lalai kepada Allah, maka dia tidak akan dapat sedikit pun ibadah dia kepada Allah. Dan begitu juga Syekh Abdul Salam kata begitu juga. Itu kan kata ulama. Tapi Imam Nawawi, Imam Ibn Hajar, dia mari dia kata kalau orang tu ada bersazarah sedikit, dia ingat juga ke Allah, walaupun dia lalai, dia dapat juga seperti mana iaitu hak dia dapat tu. Dia berpandukan pada Al-Quran, man ya'mal mithqala dzarrah tu. Dia berpandu kepada ayat tu, kata Imam Nawawi dan Imam Ibn Hajar. Ada pun Imam Ghazali dan Syekh Abdul Salam, dia kata tak dapat teruh. Dia kata tak dapat teruh. Sebab dia kata bagaimana kamu boleh mempersembahkan ibadah pada Allah hal keadaan hati kamu lalai? Bagaimana kamu mempersembahkan ibadah
di hadapan, contohnya di hadapan agung raja, kamu akan berjalan dengan teratur, dengan tu hak makhluk kamu boleh buat begitu, dengan Allah yang menciptakan kamu boleh lalai, kata Imam Ghazali. Maka ibadah kamu jadi haba'an mansura. Maka bila ada ulama kata begitu, kita guna satu kaedah, ikhtilaful a'immah rahmatan lil alamin. Perselisihan di kalangan para ulama merupakan rahmat kepada seluruh alam. Maknanya boleh kita nak guna pandangan manalah. Cuma kita ambil satu kaedah lagi, ikhrajul khilaf aula. Keluar daripada khilaf itu lebih aula. Itu satu kaedah fiqh. Satu lagi, keluar daripada khilaf itu lebih aula. Imam Nawawi kata begini, Imam Ibn Hajar kata begini, apa lagi, Imam Hasan Basri kata begini, begitu juga Imam Ghazali, Imam Syekh Abdul Salam pun kata begini. Maka kita ambil jalan tengah-tengah. Jalan tengah macam mana? Iaitu kosongkan hati kita daripada mengingati makhluk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita tepi, sehingga Abu Hasan Asy-Syadzili menyatakan salah satu nak mendapat khusyuk pada Allah Subhanahu Wa Taala di antaranya kamu, iaitu kalau kamu tak boleh memahami makna dalam Al-Quran, hiduplah hati dengan Allah. Ingat Allah saja. Itu kata Abu Hasan Asy-Syadzili. Tapi jangan berzikirlah. Maksudnya dalam hati kita ni, kita jadi makmum ke dalam sembahyang, dalam hati kita duk ingat, lepas ni nak pergi sini, lepas ni nak pergi sini, lepas tu nak buat, lepas ni nak buat tu, nak buat ini. Hati kita duk ingat begitu, maka afdal kita ingat hati kita tu dengan menghidupkan hati kita tu Allah, hati kita tu. Maknanya hati kita tu zikir Allah tu, supaya hati kita ni tak lupa, tak ingat pada makhluk di dalam sembahyang. Itu salah satu pandangan Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu taala. Itu di antaranya. Itu salah satunya supaya kita lari daripada gangguan-gangguan syaitan. Sebab kita tahu dah syaitan akan hadir. Yang kita baca hadis, yang selalu kita baca hadis sebelum ni, yang mana syaitan jahat dia akan bisik ke telinga kita, uzkur kaza, ingatlah itu, ingatlah ini, ingatlah itu, ingatlah ini. Sehingga Rasulullah kata, sehingga bila kamu ingat begitu, sampai bilang rakaat pun kamu dah ingat kadang-kadang. Disebabkan kamu terlupa ingat situ, ingat sini, sampai bilang rakaat kamu pun kamu dah ingat dah berapa dah, 4 ke 3, 2 ke 3, jadi lupa sampai tahap tu. Itu di antaranya jahatnya syaitan yang buat kacau dalam ibadah seorang hamba itu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, innal abda la yusalli salatan fala yuktabu lahu minha sudusuha wala ushruha wa innama yuktabu lil abdi min salatihi biqadri ma aqala minha. Kata daripada sabda Nabi SAW, bahawasanya seseorang hamba bersungguh-sungguh berbuat sembahyang, maka tiada disurat baginya seseorang itu daripada pahalanya itu 1/6, dan tiada 1/10, dan sebab tiada hadir hatinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan hati sungguhnya disuratkan bagi hamba itu dari pahala sembahyang barang yang hadir pada akalnya daripada sembahyang itu, yakni hadir hatinya serta khusyuk kerana makna akal dan qalbi itu satu jua. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ni disebut oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan dikeluarkan oleh Abu Daud wa An-Nasa'i, Imam Abu An-Nasa'i, daripada Abu Daud dan An-Nasa'i yang keluar hadis Nabi SAW ini, yang mana Rasulullah SAW bersabda, tiada seseorang hamba yang bersungguh-sungguh berbuat sembahyang, yang mana dia bersungguh-sungguh sembahyang tetapi nisbah ibadah dia tidak disurat, tidak diberi pahala baginya 1/6 bahkan 1/10 pun mereka ni tidak dapat, sebab mereka ni tidak hadir hati. Bayangkanlah, dia mari sembahyang nak pahala besar pada Allah Subhanahu Wa Taala,
kita sembahyang di mana saja, kita mempersembahkan sembahyang kita di hadapan Allah, kita nak ganjaran besar pahala tu dijanji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dok cita-cita nak dapat hak tu, tiba-tiba tidak dapat. 1/6 pun tak, 1/10 pun tidak. Disebabkan hati kita tu lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah disebut Rasulullah SAW di surat, bagi hamba itu pahala barang yang hadir pada akalnya, barang yang mana ibadah hati dia tu hadir pada akal dia pada sembahyang, maka hak begitulah dapat. Sebab kadang-kadangnya akal ni dia duduk dekat, sebab tu kata ulama, hati ni kadang-kadang dia duduk dekat otak, kadang-kadang dia duduk kat akal. Hati kita ni kadang-kadangnya orang panggil akal. Akal ni kadang-kadang ni duduk dekat otak, kadang-kadang dia ni duduk dekat hati. Kadang-kadangnya akal ni dia dikawal oleh nafsu. Akal ni dia berubah-ubah. Sebab akal manusia ni adalah suatu kejadian yang sangat baik yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadangnya dia duduk di hati, kadang-kadangnya duduk di akal, kadang-kadangnya dia dikawal oleh nafsu. Jadi bila kita sembahyang ni, kita hadir hati kepada Allah, maka akal dan hati ni dia akan berhubung terus. Dia akan berhubung. Sebab itulah biasa orang panggil zikir-zikir ni biasa masuk ke hati dulu. Bila hati naik ke akal, orang panggil zikir akal. Zikir akal tu zikir para wali-wali Allah tu, maka hebat tu. Tapi ni sebuah sembahyang ni, dalam beribadah pada Allah, bila kita usaha ibadah kita ni, hadir hati kita ni, kita letak di dalam hati. Bila kita usaha letak dalam hati, maka hati ini dia akan atur dia kepada akal kita. Bila naik pada akal kita, ketika itu sembahyang tak ada masalah dah. Marilah syaitan ke, marilah gangguan ke, dia tenang saja sembahyang. Ini sembahyang orang panggil sedikit, sembahyang orang yang benar pada Allah. Hebat. Sebab itulah salah satu yang kita disuruh berzikir. Supaya berzikir ini supaya duduk di hati dulu. Bila lama-lama kita dah masuk di hati kita, dia akal. Sebab kalau zikir duduk di hati, dia berubah lagi, dia boleh berubah lagi. Tapi zikir, bila tahap zikir bagi ilmu tasawuf naik pada akal, mari kita duduklah dunia mana pun, mainlah dunia apa pun, pergi mana-mana pun, hati dia dengan akal ni dia akan bersatu terus. Dia akan bersatu, tetap hati dia dengan akal ingat Allah, ingat Allah. Marilah apa-apa pun dia akan ingat Allah, ingat Allah. Lebih lagi dalam sembahyang. Bila dalam sembahyang, maka hati dia juga akan hadir dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana makna akal dan qalbi itu satu jua. Sebab hakikatnya makna akal dan hati ni hanya satu jua sebenarnya. Tapi nak satu tu, nak satukan akal dan qalb dengan hati itu, kadang-kadangnya payah. Tetapi orang yang usaha hadir semua khusyuk kepada Allah, doa pada Allah, Allah Ta'ala akan hadirkan hati dia ni. Allah Ta'ala akan satukan akal dia dengan hati. Maka bila Allah Ta'ala akan iaitu satukan akal dia dengan hati ni, maka ketika itu dia sembahyang sedap, dapat halawatul iman. Apa panggil batam menyapuh tu. Kalau ada menyapuh saja tak memadai. Tapi bila kita satukan dengan batam menyapuh tu, baru sedap menyapuh celah tu, baru sedap nyapuh habuk tu, sapah tu, baru sedap. Sebab apa? Sebab ketika itu menyapuh dengan batam menyapuh tu kita satukan. Maka begitu juga dengan akal. Kalau kita biarkan hati kita ni lalai, maka macam mana nak satukan dengan akal? Bila kita jaga hati kita ni khusyuk pada Allah, maka Allah Ta'ala akan satukan hati kita dengan akal. Sebab akal ni dia boleh bermutar-mutar. Kadang-kadang hak terpaling teruk sekali, nafsu akan mengatasi akal. Tu tak kenal siapa dah. Toki boleh rokok cucu. Begitulah para alim ulama boleh melakukan maksiat kepada Allah. Tu di antaranya. Tak kira itu kerana
ketika itu akal dan hati itu tidak disatukan. Itu dalam ilmu kitab Darus Samin, dalam kitab Darul Nafis. Dalam kitab Darul Nafis adalah perbahasan dia. Adalah kitab yang atas pada kitab hikam, itu di antaranya. Faslun fi adabil imami wa qudrah. Ini suatu fasa pada menyatakan adab iman dan makmun. Bermula adab bagi iman dan makmun itu 25. Faslun fi adabi. Jadi kita berhenti di sini. Apa yang kita dengar pada pagi ini mudah-mudahan ini menjadi amal soleh yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah suatu bekalan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Isti'adah lil maut qabla nuzul al maut, membuat persiapan mati sebelum datangnya kematian. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar pada pagi ini menjadi manfaat pada kita semua. Semakin comel ibadah kita pada Allah, semakin cantik ibadah kita Allah. InsyaAllah suatu hari nanti bila kita bertemu Allah Azza wa Jalla, InsyaAllah diletakkan kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar ini dulu. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi na'ika mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكلنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.